tak tahulah kenapa, sebab ayah macam ada something yang benda tu suka tau. Satu hari masa tu tengah malam tau, tiba-tiba makcik Kama dia menjerit sorang-sorang depan TV. Tarik rambut dia, kata sakit. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita kembali di segmen Paranormal Story, which is Kama akan cerita pengalaman kisah sebenar daripada keluarga Kama, bukan daripada YouTube ataupun Google ataupun mana-mana sumber. Okay, ini truly based on true story from my family. Cerita ni berlaku dekat makcik Kama, which is adik perempuan ayah Kama. Korang perasan kan, cerita-cerita paranormal Kama kebanyakannya datang daripada ayah Kama. Sebab benda ni dengki berketurunan, tahu tak? Daripada moyang Kama lagi, kena dekat nenek, kena ke adik-beradik ayah Kama, kena dekat adik-beradik Kama. So ayah Kama ni ada 3 adik-beradik tau. 2 lelaki dan seorang perempuan. Dan ayah yang paling selalu kena target. Tapi tak tahulah kenapa, sebab ayah macam ada something yang benda tu suka tau. Satu hari masa tu tengah malam tau, tiba-tiba makcik Kama dia menjerit sorang-sorang depan TV. Tarik rambut dia, kata sakit. Lepas tu semua orang macam cemas lah, terutama sekali nenek Kama. Lepas tu beberapa saat lepas tu tiba-tiba nenek Kama rebah. And nenek Kama kena rasuk. Lepas tu nenek Kama pandang ayah, lepas tu dia cakap macam ni, dah susah baru cari aku. Cepat-cepat, kau tak ada masalah ni, nak pergi dah ni. Rupa-rupanya yang rasuk nenek tu saka moyang Kama. Nama dia Tunggal. Saka ni dah lama dah nak dekat nenek Kama, tapi nenek Kama tolak. Nenek Kama tak nak beli saka. So setiap kali keluarga ayah ni kena musibah, si Tunggal ni akan datang untuk tolong tau. Kadang-kadang dia macam bagi peringatan. Dia datang tolong dengan harapan yang nenek akan terima dia untuk bela dia. Tapi setiap kali dia datang, nenek tak akan terima dia. Nenek tetap tolak dia. So yang si Tunggal tu datang, dia nak bagi warning. So benda ni sebenarnya Kama nak cerita dalam satu episod tau. Like ada 3 jenis saka. Yang saka Tunggal ni lain pula. 3 jenis saka ni sampai dia dah beranak pinak. Benda tu memang kena satu episod sebab panjang gila. So saka ni dia datang, dia nak bagi warning tau. Dia nak bagi tahu yang something happen. So saka tu kata dekat dalam badan nenek Kama lah. So macam nenek Kama lah yang cakap kan. Dia kata, diorang tahu anak kau nak kahwin lagi 2 minggu. Diorang dengki dengan keluarga kau. So saka tu suruh pergi berubat secepat mungkin. Tu je lah tujuan dia datang masuk dalam tubuh nenek Kama, cuma nak bagi peringatan. And ni sebenarnya bukan kali pertama keluarga ayah Kama ni kena. So, ayah pun macam buntu tau. Ya Allah, kenapa hujan ni datang lagi? Aku dah tak tahu nak buat apa. So ayah macam tertanya-tanya dekat diri sendiri sambil kuis-kuis tanah. Macam duduk dekat kampung kan, tanah pasir je kan, pasir rumah kayu. So ayah macam kuis-kuis tanah, main kat pasir tu kan. Ya Allah, kenapa keluarga aku kena macam ni lagi? Apa aku patut buat? Betul ke adik aku ni ada orang hantar? Sekali korang jawapan on the spot ayah dapat tau. Ayah tengah kuis-kuis tanah tu, tiba-tiba ayah ternampak kain warna kuning. Saya dah sudah, kain apa ni kan? Pasal ayah pergi ambil. Ayah ambil dan sepatutnya benda tu tak boleh buka. Sebab dulu pernah juga ayah buka, semua orang lain pernah buka. Maksudnya benda ni bukan kali pertama lah dapat kan. Dan lepas dia buka tu, kadang-kadang tangan berkudis, tangan gatal-gatal. Tapi waktu tu ayah tak fikir panjang, ayah terus buka tau. Buka ikatan kain kuning tu. Dan ayah nampak dalam tu ada jarum, ada rambut dan ada kain perca warna putih tau. Macam kain kafan mayat. Lepas tu ayah terus bagi tahu pakcik ayah. Lepas tu pakcik dengan ayah Kama pun terus pergi cari orang untuk berubat. And time ni lah korang, orang yang pernah kena je dia faham situasi ni. Nak cari orang berubat ni ujian dia lagi berat sebenarnya. So diorang jumpa seorang orang tukang berubat ni tau. Masa tu ayah Kama dengan pakcik Kama pun pergilah rumah orang tu. Lepas tu orang tu dengan yakin ni dia kata, saya jamin benda ni takkan ganggu lagi keluarga awak. So harga dia ada yang paling bagus je. Saya bagi yang paling bagus, harga dia 1,000. Saya jamin takkan ganggu dah lagi. Dia nampak ayah diam. Dia kata, okey tak apalah, saya bagi yang sederhana. Yang sederhana harga 500. So ada pula yang sederhana yang paling power dia tawarkan kan.
waktu tu ayah fikir macam orang dia orang yang nampak macam berserban, bercelak, berjubah macam tu kan. Tapi cara dia cakap tu macam tak menggambarkan dia punya appearance dia tu tau. Dia cakap dengan yakinnya, saya jamin. Instead of InsyaAllah, dengan izin Allah, macam tu kan. Apalah, duit boleh cari, tapi macam mana kalau tak jadi? Macam mana kalau bertambah teruk keadaan adik ayah? Lepas tu dia pun beria lah bomoh tu. Dia kata, okay, so nanti malam, pukul 8 malam ya, 8 malam datang rumah saya. Jangan lupa bawa daun ni, daun tu, bunga ni. Ayah macam, okay. Lepas tu pakcik kan pelik lah, kau tak salin ke? Kau ingat ke? Lepas tu ayah kata, ingat. Padahal waktu tu ayah macam dah, aku dah tak berminat macam tu kan. Lepas tu masuk dalam kereta, pakcik ayah Kamal pun macam bersemangat kan. Kau ingat kan nanti bawa ni, kita ada tu daun tu kat rumah tu, jangan lupa ambil kat sini macam tu kan. Lepas tu ayah Kamal macam, pakcik, saya sebenarnya tak berminat lah. Lepas tu pakcik tu, apa sebab pula tak berminat? Dia bagus tu, tengok tadi dia kata dia betul-betul jamin tu. Ayah macam tak boleh percaya je dia ni kan. Bagi harga pun yang macam kalau orang yang ikhlas, dia akan cakap tak kisah pun berapa bayaran kan. Lepas tu pakcik tu macam, oh yelah tak apalah, terpulang pada kau lah, pakcik nak tolong je macam tu kan. Saya cakap, terima kasih pakcik semua. Ayah pun balik lah dengan hampa. Lepas tu fikiran masih buntu lagi, macam mana aku nak cari kat mana. And then waktu ayah balik tu, keadaan adik ayah semakin teruk tau. Dia meronta-ronta sakit. Lepas tu dia batuk sampai berdarah tau. And lama kelamaan dia punya teruk tu, dia tak boleh ingat apa-apa. Dia tak ingat ayah, dia tak ingat dia ni siapa, dia tak ingat mak dia siapa, nenek Kamal. Dan dia tak ingat macam mana nak makan, macam mana nak mandi, macam mana nak berjalan. Bayangkan, dia tak ingat langsung. Dia macam, dia sebelah-belah. Lepas tu dia, mata dia menilau pandai-pandai atas macam tu. Memang kesing gila lah. Lepas tu ayah macam termenung kan dekat kerusi. Tiba-tiba nenek Kamal datang, nenek marah ayah. Kau tengok tak adik kau ni? Kau nak dia mati macam ayah kau ke? Dia nak kahwin ni. Dengan mulut dah berdarah tu kan. Lepas tu macam, ayah macam, ya mak, tahu dah nak buat apa. Dah macam-macam dah kita buat. So ayah macam buntu kan. Benda ni macam stres tau. Lepas tu ayah pun keluar dari situ. Ayah pergi kat beranda untuk berfikir. Lagi ayah cakap sorang-sorang dari diri ayah kan. Waktu tu sebenarnya ayah dah rasa macam redha tau. Ayah cakap, ya Allah, kalau betul ajal adik aku dah sampai, kau ambillah dia. Jangan bagi dia terseksa. Aku tak sanggup nak tengok. Please, sekiranya ajal adik aku belum sampai, bantulah aku ya Allah. Bukakanlah jalan untuk kami selesaikan. And sekali lagi jawapan on the spot ayah dapat. Sebab kadang-kadang doa orang teraniaya ni dimakbulkan kan, sama ada cepat atau lambat. Dan ayah dapat cepat. Tiba-tiba waktu ayah tengah terdetik cakap macam tu dalam hati, teksi datang berhenti depan rumah ayah tau. Dia berhenti, lepas tu dia buka tingkap. Lepas tu kata, Assalamualaikum, ini rumah sekian nama nenek Kamal. Lepas tu kata, ayah kata, waalaikumsalam. Saya datang ni bukan nak ambil kesempatan je. Saya tahu kat mana tempat yang bagus untuk berubat. Lepas tu ayah macam, siapa pakcik ni? Macam mana dia tahu keluarga aku dalam masalah? Kenapa tiba-tiba kan? Tapi tanpa berfikir panjang, ayah terus macam, boleh pakcik, terima kasih macam tu kan. Lepas tu ayah pun siap-siap lah. Pakcik tu kata nanti pakcik datang ambil. So pakcik tu pergi buat taksi dia dulu. Lepas tu ayah Kamal kat rumah dengan nenek, dengan adik semua siap-siap barang-barang semua untuk pergi naik taksi. And then taksi tu datang ambil dorang. Dan diorang bertolak ke rumah yang pakcik taksi tu suggestkan. Dah sampai dalam malam tau. Sampai malam dalam pukul 8 malam. So masuklah rumah orang tukang berubat tu. And then ayah tengok, tengok orang ni macam bersederhana. Rumah dia pun bersederhana. Dia tak macam yang first tadi tu, riak gila kan. So mula ayah macam duduk dengan orang tu berbual kosong dulu. Tiba-tiba orang tu bangun, dia pergi masuk bilik. Dia ambil keris dia. Lepas tu dia suruh adik ayah Kamal baring. Dia macam cucuk-cucuk dekat kaki adik ayah Kamal tau. Ayah Kamal macam dah, penipuan apa lagi ni kan. Sebab ayah Kamal dah banyak kali kena tipu. Tu ustaz tu pun baca ayat tak air dekat muka makcik Kamal. Lepas tu korang dalam 10 minit macam tu, tiba-tiba makcik Kamal bagi respon tau. Mata dia tu mula pandang orang. Mata dia dah tak mengilau dah. And then tiba-tiba dia cakap,
lapar. So, macam ayah gembira gila. Akhirnya dia tahu lapar tu apa. Dia tahu macam mana nak makan. Sebab selama ni nak bagi dia makan susah. Sebab dia macam dia tak tahu makanan tu apa. Dia tak tahu dia kena makan. Dan dia tak tahu yang dia sebenarnya tengah lapar. So orang yang tukang berubat tu pun tanya dia, "Kenal tak ni siapa?" Lepas dia angguk, "Kenal." "Siapa?" "Abang." "Kenal tak tu siapa?" Dia tunjuk dekat nenek. Lepas dia kata, "Kenal mak." Lepas tu semua macam alhamdulillah dah okey sini kan. So orang tukang berubat tu cakap, "Carikan saya kelapa." Ayah pun macam, aduh nak cari kelapa kat mana tengah malam ni, dah pukul 10 ni. Lepas saya pun terpaksa pergi juga pekan PD cari kelapa. So, dia suruh makcik kamar tu mandi semua. And then nasib baiklah kat rumah orang tukang berubat tu ada nasi. So bagilah makcik kamar makan juga kat situ kan. Lepas tu dah nak balik tu, tiba-tiba orang tukang berubat tu panggil ayah, "Sini kejap." Lepas tu dia cakap kat ayah, "Jangan bawa balik kat rumah lagi ya." Lepas saya dah macam, lah tak baik lagi ke? Orang tukang berubat tu cakap lah, "Saya boleh pulihkan dia. Saya dah keluarkan benda-benda yang rasuk dalam badan dia. Tapi dekat rumah awak tu terlalu banyak orang yang jaga." Masa dia orang yang hantar tu, dia letak terlalu banyak benda yang jaga rumah ayah tu tau. So ayah cakap lah, "Tapi macam mana pakcik? Adik saya ni dah nak kahwin ni. 7 hari je ni." Lepas tu pakcik tu pun macam, "Tak apalah, cuba je lah. Kalau ada apa-apa, telefon je saya." Pasal ayah pun macam, okey, malam tu bawa dekat rumah. So masa nak masuk tu seram gila tau. Macam kita macam cuak sebab baru habis berubat kan. Macam dah lega semua alhamdulillah. Tiba-tiba tahu dekat rumah tu banyak lagi benda kan. Jadi macam cemas lah masa nak bawa masuk tu. And then bawa masuk, alhamdulillah tak ada apa-apa. Esok paginya ayah bangun, ayah terkejut sebab ayah dapat tidur. Sebab selalunya setiap malam bila nak tidur mesti makcik kamar akan menangis, menjerit kesakitan. Tiba malam tu semua orang dapat tidur. Pagi tu macam orang kampung dah mula datang rumah sebab nak tolong lah buat apa, dog gift, kemas-kemas rumah kan. Lepas tu orang pun tanyalah, macam mana adik? Dah jumpa berubat ke? Pasal ayah pun macam tak adalah nak cerita kan. Cakap je lah, dah alhamdulillah baik-baik je semua. Lepas tu tiba-tiba malam tu makcik kamar kena lagi. Tiba-tiba dia pengsan tau. Dia jatuh, kena rasuk. She's not here. Yes, she is. Okay, badan dia jadi macam ni. Masa dia merangkak dekat depan. Dah tengah-tengah malam. So semua orang macam cemas kan. Ayah kamar pun dah gelabah semua, start gelabah. So tiba-tiba nenek kamar pula pengsan guys. Nenek kamar pengsan and then dia berubah jadi orang lain. Bukan muka dia berubah tapi perwatakan dia tu jadi orang lain tau. Dia cakap macam ni, "Cepat keluar. Banyak betul kat sini ni. Cepat. Rupa-rupanya korang tahu tak dalam badan dia tu siapa? Orang yang berubat tadi tu. Orang yang berubat tu tak tahulah macam mana tapi dia hantar something, mungkin saka dia ke apa, masuk dalam badan nenek kamar. Sebab nenek kamar ni senang sangat nak masuk. Seolah-olah nenek kamar waktu tu yang jadi orang tukang berubat tu tau. Masuk. Memang perwatakan dia berubah tau. Pasal ayah kamar macam tak faham gila situasi waktu tu tau. Tapi dia cakap ikut je waktu tu kan. Lepas tu dah masuk dalam kereta pergi rumah orang berubat tu. Rumah orang berubat tu jauh. Lepas tu dah sampai, orang berubat tu pun ubat-ubatkan dia semua. Lepas tu dia kata dekat makcik kamar lah. Mungkin dia tengah cakap dekat benda yang ada dalam badan makcik kamar. Dia cakap, kau tunggu malam nanti. Lepas tu macam ayah tak faham tunggu apa kan. Tapi tak adalah nak tanya. Sebab mungkin tu conversation diorang. So I macam tak nak tanya lebih-lebih kan. Lepas tu bawa lah balik rumah. Dan esok pagi tu orang kampung datang lagi untuk tolong gotong royong kan. Pasang lagi dog gift apa semua tu. Sebab majlis dah nak dekat guys. Lepas tu saya tiba-tiba terdengar orang-orang kampung gosip-gosip. Orang-orang kampung cakap, kau tahu kita letaklah nama dia Si Pulan. Okay, Si Pulan. Ingat Si Pulan? Kau tahu Si Pulan tu dah meninggal semalam? Ayah macam, Si Pulan? Korang bayar je lah Si Pulan Sebab tak ada siapa tahu kecuali ayah dengan family ayah je yang tahu sebenarnya siapa yang hantar santau ni. Dan yang hantar santau ni adalah Si Pulan ni. Okay, Si Pulan ni perempuan. Ayah pasang telinga lah kan dengar-dengar ada orang gosip. Dia kata ada seorang makcik tanya macam mana dia meninggal. Lepas tu makcik tu jawab, cerita semalam waktu dia dekat pekan getah. Tiba-tiba dia menjerit-jerit macam kena rasuk. And dia tiba-tiba dia rebah. Rupa-rupanya waktu dia rebah tu dia dah meninggal. Suami Si Pulan ni
panggil orang bawa jenazah balik rumah. Yang macam terfikir, oh ni ke yang orang berubat semalam cakap, kau tengok nanti, kau dengar nanti macam tu. Macam, oh dia dah meninggal. Dengar-dengar lagi. Tiba-tiba pasal ada pakcik ni join gosip and dia kata, tahu tak kemarin aku nampak sepulan tu dekat pantai. Okay, ni scary guys. Dia kata dia macam tengah mengintip tau. Macam dia ternampak je dari jauh lah. Si Pulan tu dia tengah pegang patung tengah pegang patung dekat depan pantai. Depan laut. Dia dokong lah patung tu. Dia macam baling-baling patung macam kita pegang baby macam tu kan. Lepas tu pakcik tu kata, kau tahu tak patung tu menggelitik menggelit apa benda tak, tapi patung tu mengekek macam tu lah. Macam patung tu bergerak. Pakcik tu nampak patung tu bergerak macam tu tu. Lepas tu dia kata, kau tahu si Pulan tu bercakap dengan patung tu, dia pergi rumah dia, kau hancurkan keluarga dia, faham? So ada juga yang gosip dia kata dekat bawah katil si Pulan tu ada tengkorak, and dia selalu sembah dekat tengkorak tu, and then dia selalu bercakap dengan tengkorak tu. Pasal saya cakap lah, sebenarnya suami dia ni taklah jahat sangat. Suami dia buat juga ilmu-ilmu ni, dan kebanyakannya suami dia ni disuruh. Sebab isteri dia suruh, so dia ikut je. Okay, pergi ambilkan kafan dekat mayat, dia ambil air mayat macam tu kan. Lepas tu yang anak dia ni pula, anak dia ni tukang letak benda-benda santau tu, yang macam kain kuning tu, dia kena letak dekat, dia kena tanam. Kalau macam kes makcik Kamar tadi, dia kena tanam dekat depan rumah makcik Kamar, and then makcik Kamar kena langkah. Kalau orang lain langkah tak kena, tapi kalau makcik Kamar yang langkah kena. Dan ilmu-ilmu yang diorang buat ni sebenarnya memakan keluarga diorang juga tau. Which is menantu kepada si Pulan ni. Menantu si Pulan ni mati disebabkan benda yang diorang bela tu. Sebab tu sebenarnya bela-bela benda-benda macam ni, tak kira salah sangka ke apa ke, dia lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Setibalah di hari majlis perkahwinan makcik Kamar. Waktu tu ayah berdebar gila. Malam sebelum nak kahwin tu, malam sebelum majlis tu, ayah banyak solat sunat tau. Sebab minta lindungi keluarga lah kan. Sebab takut tiba-tiba makcik Kamar tu tengah bersanding tumbang ke. Sebab ada kes ada kes cousin Kamar dekat kampung tu juga, dalam majlis perkahwinan tiba-tiba mah kenduri tu terbalik tau. Okay, ni kalau korang nak Kamar cerita boleh komen kat bawah, okay. Panjang majlis tu ayah sangat risau tau. Dia macam tak sempat nak rasa gembira tu sebab terlalu risau orang dengki kan. Still tak faham tau kenapa ramai sangat yang hantar dekat family ayah Kamar ni. Ini baru dengki pasal kahwin ni, belum masuk lagi dengki pasal tanah. Tak faham tau kenapa ramai sangat yang hantar dengki-dengki, padahal family ayah Kamar ni bukan kaya pun. Rumah pun rumah papan, rumah kayu. Lepas tu macam tak tahu apa yang nak didengkikannya tu tau. So sampailah malam tu alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Ayah gembira sangat-sangat and macam lega gila. So sejak si Pulan tu mati, dah tak adalah apa-apa yang kacau dekat makcik Kamar ni. Tapi kena kacau selepas tu ada lagi sebab ada orang dengki pasal tanah. Okay, itu cerita lain pula. Kalau korang berminat lah nak dengar, boleh komen kat bawah. Itulah, Kamar ingat benda ni macam dulu-dulu je, dekat kampung je ada manusia-manusia jenis macam ni kan. Lepas tu Kamar ada baca dekat komen video-video Kamar, ramai juga sebenarnya yang menghadapi santau ni sampai sekarang. Sedih lah sebenarnya sebab kita dekat zaman moden ni kan, macam ada lagi orang-orang yang hantar benda-benda macam ni. Like old school betul. Thank you sebab dah tengok sampai habis video ni. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. So see you in my next video. Bye!